A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur ya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dimana Allah ya. Start pukul 7, Kaflizul, orang JP nombor 1. Sabridas, Mun Maisma ya. Nurhan Aziz. Wah, ini baru ni. Hafiz Syarafi, Miki Angler. Lama tak jumpa Miki Angler. Sharifah Azizan, Rashidah Samsudin, Puan Zainun, Cik Akmal Musa ya. Lepas tu Mun Maisma dah ada, Razif, Alam Ahmad, Syamsinar Sa'ad, Pairos tu dia. Puan Zainun daripada Canberra, Singapura pun dah masuk. Cintaku Mami Ros, Syuhada Zaidin, Asmana Mana, Suhaili Hamid ya. Lepas tu like dan share guys. Jebon pun lama tak nampak, ni baru masuk. Like dan share guys. 100 orang lebih dah masuk, baru 45 share. Like dan share pada 10 kumpulan kita, 10 grup. Lebih tak apa. Zahra Muhammad Nur ya, Sa'diah Diah, Cik Akmal Musa, Isyamuddin Osman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Azlina Zainul, Mun Maisma tadi dah sebut. Ainsun Abu Hassan, Nurizan Sulaiman. Ni sahabat dari Singapura pun dah masuk. Terima kasih. Allahumma salli Muhammad. Jebon, Hanisa Hassan, Zohairi Misnan ya. Lepas tu Amelia Amira Saidin, Sharifah Ifah, Marpu'ah Bukhari, Zaim Hadi Meskam. Geng saya ni, kalau Meskam ni geng Jerman. Muhammad Fuad ya. Lepas tu siapa, Pairus ada ya. Cikgu Nadine dah masuk. Tuan Aidil, Mas Malik, Cik Nun Abu Bakar. Like dan share guys. Like dan share pada 10 geng, 10 grup. Azarina Hussein, Siti Khadijah, Wong Jowo dah masuk. Otai JJ, lama tak nampak Otai ya. Lepas tu siapa ni, Didi Zari, Siti Khadijah, Anis ya. Harul Hazri, Cikgu Muhtar Nordin. Saya pakai hitam, Cikgu Muhtar kata saya segak. Terima kasih. Hakim Syahrudin, Roslan Miasin, Muhammad Syam ya. Terima kasih, tahniah ya untuk mereka yang dah sedekah subuh. Kislanala, Hani Ida, Siti Afsakula dah masuk. Orang KK ya. Roslan Miasin, Amir Azhar, Tuan Aidil. Siapa ni? Iladora tu dia. Lita Belita dah masuk. Erin Mat Said dah masuk. Salamah Sariman, Sadia Abu. Like dan share guys. 103 shares now. Harijah Osman, Muhammad Izzuddin, Didi Zari, Cik Ikin dah masuk ya. Lepas tu Erin kata dah share, dah like, dah share. Norani Ismail, Ainsun, Mahuzu Zairiah ya, Mahlid. Lepas tu Imran Jamal. Jamal ni Jamal tu cantik pun boleh, unta pun boleh. Tapi kalau Jamal, unta, Jamal, tu cantik lah ya. Ruziham Razak ya. Azrini Abdul Aziz, Zaim Haji Meskam tadi dah share. Terima kasih Zaim. Hazaman ya. Insinyur Haji Rocky tu dia. Badariah Baba. Like dan share guys. Like dan share. Syahima Kemi, Kamsiah Muhammad Cahaya Kasih ya. Azwa ada, Aida Zurin, Ana Denia ya, Abdul Rahman, Fairuz Bukhari, Daimah Jumaat, Wong Jowo tadi tu, Siti Afsakula. Pagi Sabtu kek cerah kata Siti Afsakula. Terima kasih. Nur Melisa, Amelia Amira Saidin, Nuraini MN ya. So Amelia tadi tu sudah sebut. Uzairiah, Syarifah Yasin, Abdul Rahman, Zawiyah, Ajmal Junaidi. New haircut. Awak artinya dah lama tak join ya. Cikgu apa nama Tok Abah punya haircut dah seminggu dah. Azwa, Minah, Hadijah Osman, Cik Embun, Waridah Kayemas ya. Taruna Suci ada, Ayang Din ada, Hamidah. 150 shares. Kak Mil ya. Like dan share guys.
Coach Amy Hamidah masuk dah. Rashidah Ahmad Dayang Jamaah, like dan share guys. Today is Saturday. Ya, selamat orang akan ada kenduri kahwin, ada open house Ila Idora, ya. Azza Amran, Siti Ruqyah, Hayat Jarjani, ya. Ni ramailah sahabat ya ada masuk ya. So like dan share. Subhanallah. 199. Semalam Tok Abah pergi ke wedding di Teluk Panglima Garang. Tok Abah baca, walaupun kita dah dengar Teluk Panglima Garang tu berpuluh-puluh tahun sejak Tok Abah kecil, ya. Tok Abah orang Kelang, ya. Tapi Tok Abah baca sejarahnya. Siapa dia Teluk Panglima Garang ni? Oh, rupanya mungkin orang Aceh, mungkin orang yang hebat, ya. Orang yang garang, ada misai tebal, ditakuti oleh orang setempat, ya. Itu asal usul Teluk Panglima Garang. Nama sebenar orang tak tahu, tapi ada Panglima Garang tu, kata orang kampung tu. Ada Panglima yang garang kat situ, jangan kau main-main, ya. Hayat Jarjani sampailah sekarang Teluk Panglima Garang. Ya, wedding siapa? Ashraf dengan Aisyah. Ya, Ashraf bin Cik Kadir, ya, sahabat lama saya, sahabat 20 tahun yang lepas. Ya, 30 tahun kot, 25 tahun dah. Ya, jumpa selepas 20 tahun. Anak sulungnya dah dewasa, ya. Dulu jumpa baru rumah tangga. Cik Kadir, ya. Anak tu kecil, sekarang dah mungkin dah 25, masya-Allah, ya, dah berumah tangga. Wak Long Indra, Saidih Lamid ada. Terima kasih Mahyun Yun. Lepas tu Muhammad Syafi'i, Aish Mutiara Aiman, ya. Kak Syuk dah ada, Cik Zah ada, Amir Azhar, ya. Dan kejap lagi Tok Abah akan pergi ke wedding Angah, ya, anak Fadil dan Amy di Kelang Selangor. Ni Angah akan berumah tangga lagi ni. Allah masalah dia punya mualimah, ya. Along sudah ni Angah, ya. Okey, insya-Allah jumpa ramai kawan. Jemputan pukul 11 ke atas. Nantilah Tok Abah tengok pukul berapa sampai. Ya, Nita Azmi, Dayang Jamaah, Hasnul Kamaluddin, ya, Siti Saminah Rahim, ya, Long Arbi, Mi Mahmud, Fatimawati. Oh, dah 200 orang share dah. 201 shares. 165 viewers, ya, 171 viewers. Okey, kita mulakan. Sebab janji dah 200 share, kita mula. Hari ini sebenarnya hari terakhir, ya. Bahagian terakhir, jom jadi orang lebih bermanfaat. How to become a more useful person. Jadi aset kepada dunia, kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan kepada dunia. Ini bahagian yang terakhir, bahagian yang ke-17. Artinya 17 hari kita bincang topik ini. Wow, yalah. Nak jadi orang bermanfaat, so it is endless sebenarnya. Kita kena terus berubah dan berubah dan berubah sampai kita tiada lagi di muka bumi ini. Sebab bila kita sudah tiada, maka kita tak dapat lagi berbakti. Tapi tak juga, kita masih boleh beri manfaat walaupun kita sudah tiada. Kalau kita tinggalkan sedekah jariah, kita buat masjid, kita buat pusat pendidikan, kita buat sekolah, kita buat jambatan, kita bantu buat pusat Islam, pusat tahfiz. Selagi pusat-pusat ni berdiri dan digunakan, kita akan dapat pahala walaupun kita sudah tiada. Siapa kata orang dah mati tak boleh dapat pahala? Boleh, ya. Tapi bila kita dah mati, tak ada siapa boleh bantu kita kecuali doa anak yang saleh. Dan anak kita pun tak hidup selama-lamanya. Doa anak yang saleh, sedekah jariah, ni yang mudah-mudahan akan bantu kita sampai kiamat. Dan ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, ilmu yang baik. Itu yang Tok Abah terasa dah penat, dah dah usang, tapi rasa terpanggil untuk kongsi sebab nak cari inilah dia bekalan, ya, untuk terang kubur, untuk tidak sendirian di kubur, ditemani oleh ilmu-ilmu yang kita tinggalkan, ilmu yang baik-baiklah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alright, semalam Tok Abah berhenti kat poin nombor 80 lah kot, 88 kot, 86, ya. Yakni kita lebih adil, lebih tingkat ingat, ya. Kita lebih berempati, sentiasa tabayun, jangan tibayun, tabayun. Barang siapa yang menyampaikan apa yang dia dengar tanpa tabayun, ya, sudah cukup seperti dianggap seperti orang yang berbohong, berdusta. You just get an information, kita terus sampaikan tanpa cek betul tak betul, itu ibarat kita berbohong, berdosa. So tabayun, tidak pasti jangan kongsi, jangan forward. Ada semalam ada satu WhatsApp group kata,
Haji, ini maklumat tahun lepas Haji. Ini 3 tahun yang lepas punya maklumat Haji. You forward. Ya ke? Alah, saya lupa. Tapi saya masih ingat isteri saya, dia kata. Semua geng-geng pesara. Geng-geng pesara. Semua geng-geng Tok Abah lah. Umur warga platinum. Ya, warga emas 60 ke atas. Warga platinum 70 ke atas. Ini semua geng warga platinum. Aduh, ya, memang luar biasa. Ya, dia tak perasan. Dia tak, bukanlah tak kisah. Dia tak perasan. Dia niat baik. Maklumat tu maklumat baik. Tetapi dah outdated. Dah 3 tahun yang lepas, 2 tahun yang lepas. Sudah mungkin tidak relevan lagi. Ya, jadi kita kena check ya authenticity of the message and then kita forwardkan. Kalau tidak, nanti nak cari pahala dapat bala. Kita menipu orang, benda tu dah tak valid. Orang tu sibuk cebuk lah nak masuk universiti ke, nak minta bantuan ke, rupanya dah tak relevan. So kita berbohong lah. Betul lah kata hadis tu kan. Barang siapa menyampaikan sesuatu yang tidak disiasat, tidak ditabayun, maka samalah dengan berbohong. Betul juga. Kita sampaikan maklumat yang tak tepat, kita forward, jadi kita berbohong. Betul lah kata hadis tu. Memanglah semua hadis betul. Cuma now we can see the logic, isn't it? Ya, alright. Tu semalam punya kisah. So pagi ni, bahagian yang terakhir Tok Abah sambung dengan kita ni nak jadi orang bermanfaat kena start dengan setia, dengan loyalty. Sebenarnya dalam 10 quotient, 10 Q yang Tok Abah cipta lebih kurang 30 tahun yang lepas, ada satu Q bernama LQ, loyalty quotient. Kita biasa dengar IQ, intelligent quotient, EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient, RQ, relational quotient, MQ, motivation quotient, AQ, adversity quotient, kemampuan untuk menangani ujian dan mihnah. Lepas tu PQ, physical quotient, kemahiran melakukan kerja-kerja hands on, pandai melukis, pandai memasak, pandai bertukang itu, dan tahu cara nak tidur yang betul, makan yang betul, ya, buat apa pun dengan betul, dengan best practices, itu PQ, physical quotient. Lepas tu barulah hari ni kita bincang tentang LQ, loyalty quotient. Loyalty begins at home. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa, kalau kamu nak mencari pasangan dan orang yang kamu minati itu orang yang tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah, kau tinggalkan dia. Sebab kata Imam Syafi'i, kalau Allah pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu. Ya, kalau kamu, Allah pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu. Faham ke faham? Faham. Kita kena ada setia. Dan kesetiaan bermula di rumah. So there is no loyalty, that means you cannot be an asset to your family, to your community, to your nation. Yalah, alah negara aku ni susah lah, ya banyak cabaran, biar aku pindah ke Kanada, biar aku pindah ke Australia, biar aku pindah ya. So dia tak kisah di mana dia berpijak, asalkan dia dapat hidup. Ini tak ada kesetiaan. Ya, alah aku ni bukan nak sangat kerja kat sini, ada yang offer yang lebih baik, aku caw. Sebenarnya bila Tok Abah buat kajian di Jepun ya, I've shared this story before. Ya, Tok Abah pernah kongsi kisah ni. So apa bezanya orang Jepun dengan orang Malaysia? Tok Abah tanya pada seorang pegawai di Hitachi. Dia kata, kami orang Jepun lebih setia. Tok Abah rasa tersinggung. Kami orang Malaysia pun setia juga. Saya pernah bekerja di Jepun, di Malaysia, kata orang Jepun ini, ya, 4 tahun, dan orang Malaysia tak ada setia. Kadang-kadang dalam masa 1 tahun dia pindah 3 kerja. Mana ada setia? Tok Abah diamlah. Kami di Jepun, selagi kami tidak mati atau bos tidak berhentikan kami tak akan tinggalkan majikan kami. Kami amat setia. Tok Abah pun diam. Kalau kamu Dr. Fazil Hasan menghina mak bapak saya marah. Tok Abah kata, ya, saya pun akan marah. Tapi kalau awak menghina company, syarikat atau majikan saya atau bos saya tidak ada pilihan kecuali memukul atau membunuh anda. Wow. Pasal apa? Telah diterangkan, kami amat-amat setia kepada majikan kami. Sebab mak bapak kami, jaga kami sampai kami dewasa. Syarikat kami, majikan kami, jaga kami sampai kami meninggal dunia. Wah, itu cara mereka melihat, cara mereka berfikir. Dan itu punca mereka amat setia
kepada majikan, ya, kepada bos, ya, kepada yalah tempat mereka mencari rezeki. Luar biasa, ya. Tuan Abah tak suruh kita tiru mereka, tapi kita kena bentuk sifat setia untuk jadi aset kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, kepada dunia at large. Lebih setia. Dan kesetiaan bermula di rumah. Itu sebabnya Nabi bersabda, mafhumnya, yang terbaik antara kamu, orang yang paling berlemah lembut kepada keluargamu, dan akulah yang paling lemah lembut kepada keluargaku. Artinya kita kena kasih sayang, kesetiaan, ya, dan sebagainya. Dan apa kata Mother Teresa yang Tok Abah pernah kongsi, kalau kamu nak mengubah dunia, kata Mother Teresa, Tok Abah sangat terkesan dengan kata-kata beliau. Kalau kamu nak mengubah dunia, kata Mother Teresa, go back to your family and love your family more. Kalau kamu nak mengubah dunia, pulanglah kepada keluarga kamu dan sayangi keluarga kamu. Wow, nak mengubah dunia bermula dengan menyayangi keluarga lebih daripada biasa. Nampak tak? Kesetiaan bermula di rumah. Orang putih kata apa? Charity begins at home. Sedekah bermula di rumah. Nabi pesan apa? Nak bersedekah, mulakan dengan yang terdekat. Diri, keluarga, adik-beradik, jiran-jiran. Mula dengan yang terdekat dahulu. Barulah kita go outside. Itu sebabnya, kata peribahasa Melayu, janganlah kita kera di hutan kita susui, ya, sampai anak di pangkuan mati kelaparan. Kita melebihkan yang jauh, yang luar, ya, kesetiaan bermula di rumah. Anda bagaimana? Ya, itu sebabnya itu satu sifat yang kadang-kadang kita terlepas. So, in my 10 Qs, ya, 10 Q untuk transformasi diri, salah satu Q yang Tok Abah memasukkan dalam senai itu ialah LQ, loyalty quotient. Dan ada juga verbal quotient, kemampuan untuk berbicara. Ya, dan of course last kali nombor 10 ialah BQ, balance quotient. Ya, artinya kemampuan untuk memperseimbangkan kehidupan. Ya, itu sebabnya kita kena masukkan unsur kesetiaan ataupun loyalty dalam kita punya paraphernalia of traits, dalam ciri-ciri dalam hidup kita untuk jadi orang yang lebih bermanfaat kepada dunia. Ya, nak berbakti kepada dunia, mulakan di rumah. Ya, when you want to change the world, go back to your family and love your family more. Okay? Alright. Oh, Tok Abah excited memulakan tadi. Ya, kita lupa, ya, penaja kita. Siapa yang menaja program kita Happy Life kita pagi ni? Yang menaja kita yang pertama ialah webinar pada 24 hari bulan 5. Bila tu? Selasa depan. Ya, hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 3 hari lagi. Ya, Wahid, Isnin, Selasa, Wahid, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamsa. Tok Abah baru belajar bahasa Arab. Sita, Sab'a, Samania, Tis'a, Asyara. Ya, Ahada Asyara, 11. Ya, Salasa Asyara, 12. Begitu. Ya, so, Abla Asyara, Isna Asyara. Orang yang belajar bahasa Arab, budak-budak ketawa. Apalah Tok Abah bilang pun tak pandai. Ya, memang tak tahu, baru belajar. Ya, kita belajar si ciloro telu papat lima enam. Okey, kita belajar bahasa Jawa, fikir cara Jawa, kena cakap bahasa Arab kalang kabut. Okey, program kita bakal oleh webinar pada 24 hari bulan 5, iaitu supervisor as a problem solver, Bagaimana nak merangsang, membina kewibawaan sebagai penyelia, sebagai pemimpin pertengahan, sebagai supervisor yang dalam membantu kelangsungan organisasi ataupun majikan anda. Ni Tok Abah pengalaman 40 tahun di lapangan, ya, kita kumpul, kita adjust, kita adaptasikan, kita garap untuk membantu para supervisor. Tok Abah teringat Peter's Principle. Peter's Principle mengatakan ada orang yang hebat bekerja, ya, sampai dinaikkan pangkat ke tahap supervisor, pemimpin, sampai mereka no longer competent in doing the new job. Itu Peter's Principle. Ya, awak sebagai pekerja terbaik, sampai bos kata kamu layak jadi supervisor, jadi penyelia, jadi pemimpin lah. Ya, dulu jadi pekerja, ramai geng. Sekarang awak dinaikkan pangkat. Tapi boleh ke seorang penyelia baru
nak memotivasikan kawan-kawan. Dulu di kawan-kawan, sekarang jadi dia punya staff. Sebagai dia punya anak buah lah. Sebab dia dah naikkan pangkat. Bolehkah nak memotivasikan mereka, nak menegur mereka, nak menyatukan mereka? Mampu ke? Itulah yang Tok Abah akan bincangkan. Tok Abah akan kongsi 180 tips bagaimana nak jadi penyelia yang berwibawa, dapat selesaikan banyak masalah, ya, dan membantu kelangsungan organisasi atau majikan anda. Ramai dah mendaftar. Yang Tok Abah terkesima, ya, ramai yang mendaftar untuk tengok rakaman sebab mereka tak dapat attend secara live, ya, online, tapi mereka mendaftar untuk dapatkan rakaman video. Wow, ramai ni lebih daripada 10 lah. Ya, tu ramai lah tu, ya. So begitu bos, insya-Allah bos akan hantar awak ke webinar Tok Abah pada 24 hari bulan 5. Dan Tok Abah baru diberitahu oleh Cikgu Nazrin, Tok Abah juga akan buat kali ini kita akan buat program bersemuka dan tajuknya sangat menarik. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful pada 9 Jun. 9 Jun Tok Abah buat program apa? Psikologi di tempat kerja. Bagaimana nak memahami psikologi tempat kerja, ya, bagaimana nak memahami pekerja laki-laki, pekerja perempuan, bos laki-laki, bos perempuan, ya. Ini penting sangat, bagaimana nak menyesuaikan diri, bagaimana nak serasikan roh antara pekerja dengan pekerja di tempat kerja. This is Psychology at Work. Tok Abah akan buat di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, di Pejabat Tok Abah di Bandar Baru Bangil Seksyen 7. DIFKA, Dewan tu selesa, boleh selesa untuk 50-60 orang selesa lah, ya, ikut SOP, ya, selesa, ya. Itu Tok Mak yang design dia punya dewan tu, ya. Bertaraf 4 bintang lah, macam hotel 4 bintang punya dewan, cantik, selesa, toilet pun ada 4. Belakang dewan tu ada 4 toilet, ada surau, ya, cantik, selesa. So Tok Abah akan buat, bukan itu isunya ialah 9 Jun Psychology at Work, Psychology at the Workplace, psikologi di tempat kerja. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful. Cikgu Saiful ni dia personality ke IKIM, ke WHI, ke TV3. Ramai peminat dia. Dia orang muda kan, banyak pengalaman. So Tok Abah akan mulakan, ya, dengan ialah mengenal diri, bagaimana nak memahami orang lain, ya, dan sebagainya. Kita nak memahami undang-undang minda dan bagaimana nak identify our strength and weaknesses. Psikologi di tempat kerja, ini menarik. Bukan online, tapi secara offline. Kita akan bersemuka di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah di Bandar Baru Bangil, ya. Pendaftaran telah dibuka hari ini. Tok Abah dah siapkan nota dah, cantik lah, ya, untuk bagaimana nak memperkasakan psikologi di tempat kerja, ya. Alright. Okey, sambung. So tadi kata apa? Tip nombor dalam senarai Tok Abah, tip 87. Lebih setia kepada keluarga, pasangan, organisasi, kepada negara, kepada dunia. Setia kepada dunia. Janganlah pergi ke dunia lain. Janganlah pergi ke bintang marikh. Stay on earth. Walaupun pollution ada, konflik ada, jangan tinggalkan dunia. Okey, dah faham lah tu kan. Nombor 88 ialah untuk jadi estet yang bermanfaat. Jadilah pengikut yang baik. Tadi setia kepada semua, jadi pengikut yang baik. Dan Tok Abah selalu pesan pada anak-anak Tok Abah, if you cannot be a good follower, you cannot be a good leader. Kalau jadi pengikut pun awak gagal, mana mungkin nak jadi seorang pemimpin? Kalau sebagai hamba pun awak gagal, macam mana awak nak jadi seorang khalifah? Sebab manusia dilahirkan, diwujudkan, dikirim oleh Tuhan ke dunia untuk jadi hamba Allah. Ke dunia untuk jadi khalifatullahu fil ard. Kaftullahi fil ard, ya. Kita jadi khalifah, jadi pentadbir dunia. Macam mana nak jadi pentadbir dunia? Kalau jadi pengikut, jadi hamba pun awak gagal. Jadi kita kena belajar jadi hamba yang terbaik, hingga boleh jadi khalifah yang terbaik, mentadbir dunia, mentadbir diri, persekitaran, keluarga dan dunia, ya. So tip nombor 88 untuk jadi orang bermanfaat, jadi pengikut yang lebih baik. Be a better follower. Remember guys, only the excellent followers can become excellent leaders. Awak nak jadi makmum pun tak tahu,
Nak masuk masbuk tak tahu. Nak jadi imam. Macam mana? Macam mana nak jadi imam? Nak jadi makmum pun tak pandai. Ya. So macam mana nak jadi imam? Nampak? Nampak ke nampak? Nampak. So guys, jom belajar untuk jadi good follower. Itu sebenarnya bila Tok Abah masuk kelas bahasa Arab. At the age of 71. Dulu masa muda-muda ada umur 20-an Tok Abah belajar bahasa Arab. Ya. Cikgu tak mati tapi semangat Tok Abah yang mati masa tu ya. Macam-macam lah. Maklumlah kita baru start kerja sibuk dan gitu. Alasan. Lepas tu terbengkalai. Lepas tu masa ke Amerika belajar juga sepatah-sepatah. Dan lepas tu tak serius. Lepas tu belajar lagi dengan Ustaz Ismail Syam. Ya, di surah Al-Um. Masa tu Tok Abah jadi pengurusi surau. Tak tamat. Ya, macam-macam. Ni start balik. Perlahan-lahan start balik. Dulu adalah belajar sepatah-sepatah tinggal ya. Seronok sekarang ni belajar secara lebih formal lah ya. Selama 6 bulan akan belajar ikut Best Arabic Malaysia, yang di kata tu dikendalikan, yang dipopularkan, yang dibawakan oleh Telaga Biru, Sendian Berhad, sahabat Tok Abah ya, Ustaz Dato' Zazan Muhammad, Dr. Zazan, ya, beliau yang kata tu membawa program ni, modul daripada Saudi Arabia. Modul daripada Arab dah ya. Dia bawa ke Malaysia. So memang seolah-olah kita belajar daripada orang Arab lah. Dan guru Tok Abah ialah Al-Fadil Ustaz Dr. Taufik Ismail, ya, pensyarah UAE, pensyarah kuliah bahasa Arab. Wow, seronok. Orang Kelantan dah lah comel, bijak okey. So Tok Abah masih jadi pengikut, masih jadi pelajar. Pelajar yang paling muda batch grup Tok Abah ialah 11 tahun, Wan Aisyah 11 tahun. Tok Abah baru 17. Terbalikkan 71. So of course I am the oldest student. Tak apalah. My cikgu 52. The youngest student is 11. Tak malu ke? Well, malu apa bosku? Ini baru betul. Malu apa kepada kejahilan ya. Kita nak hilangkan jahil, nak buang jahil, kena belajarlah. Bertanya. As-su'al miftahul ilm. Jadi pengikut yang lebih baik, jadi student yang lebih baik. Yang untuk jadi cikgu yang baik, kena jadi student yang baik. You got to be a good student before you can be a good teacher. You can be a good follower before you can be a good leader. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Baik. So, adakah anda pengikut yang baik? Aku ketua keluarga. Takkan aku nak dengar cakap, bini, kita yang beli beras. Yang beras kita beli. Kau boleh makan beras? Kau boleh makan beras ke? So kena diolah, kena dimasak, kena itu. Ya, biasa ya, saya beli beras, saya masak juga. Itu kau punya pasal lah. Tapi kita seorang pemimpin yang hebat wajib menjadi pengikut yang hebat. Kata Aristotle, if you cannot be a good follower, you cannot be a good leader. Ya, okey. Tok Abah setuju. Ya, jadi pengikut yang lebih baik, jadi staff yang lebih baik, jadi kata tu, anak murid yang lebih baik untuk berubah jadi estate yang lebih berharga, step by step. Allahumma salli ala Muhammad. Macam make sense? Yes, it makes sense. Logical, very logical. Practical, it is practical. Have you done it? Jangan sentap. Bila awak ditegur oleh siapa-siapa pun, Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni, ya, sebab kita tidak sempurna, kita banyak kelemahan, justru wajar ditegur. Dan Tok Abah selalu pesan kat diri Tok Abah dan anak-anak, pada semua orang yang sudi dengar, teguran yang baik dari manusia sebenarnya teguran dari Tuhan. Ya, teguran yang positif daripada manusia sebenarnya teguran dari Tuhan. Ya, jadi kita kena berterima kasih ya, sampai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut orang yang paling aku cintai ialah orang yang menegur kesilapanku. Artinya apa? Dia seorang khalifah, dia sanggup jadi pengikut, ditegur oleh rakyat ataupun siapa-siapa pun. Wow, hebat kan? Dan beliau berkata itu masa beliau seorang khalifah. Bayangkan kalau semua pemimpin di Malaysia dan di dunia, semua pemimpin kata ya, so tegurlah saya akan jadi seorang pengikut ataupun seorang pelajar yang setia. Ya.
Apa kata Ali pula? Tadi Omar kata, orang yang paling dia cinta ialah orang yang menegur dia. Ali kata apa? Siapa yang memujiku itu musuhku. Yang aku baling dia dengan batu. Siapa yang menegur aku itulah guruku. Itu kata Confucius sebenarnya. Tapi Ali kata, ya, barang siapa yang tegur aku, memanglah dia guru aku. Tapi barang siapa yang puji aku cari batu, aku baling dia dengan batu. Sebab Ali tak suka dipuji, takut riak. Ya. Itu tamsil. Takkanlah Ali akan baling dengan batu bila orang puji dia. Maksudnya dia tak sukalah, tak gemar orang memuji-muji. Takut dia jadi angkuh, riak, ujub, takabur. Tapi dia suka orang tegur, nasihat, ya, berikan tunjuk ajar sampai bila-bila. Alright? Jadi pengikut yang lebih baik. Let's do it, guys. Let's do it. Ya. Dan of course lah, ya, bila kita nak beri manfaat pada orang lain, kita kena belajar untuk berdikari. Belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Belajar untuk independent. Belajar untuk tidak bergantung kepada manusia. Hakikatnya, kita tak boleh hidup sendirian. Kita memang perlukan bantuan orang lain. Tapi jangan takut. Bantulah orang dengan ikhlas. Allah akan hantar bala bantuan kepada anda. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Bila kita bantu orang lain dengan ikhlas, Allah akan hantar bantuan demi bantuan dalam berbagai-bagai bentuk yang kita tak sangka-sangka. So, ya, walaupun Tok Abah kata be independent, ya, help others, all the help in the world will come to you. When you need them, as you need them. Allah tak beri apa yang awak mahu. Allah akan beri apa yang awak perlu dan yang baik untuk anda. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jom kita belajar untuk lebih berdikari. Tutupnya Tok Abah pesan pada Tok Mak, selagi kita mampu buatlah. Nak harapkan anak ke harapkan lain, bila kita dah tak mampu, terpaksa harapkan orang lain, then we do it. But if we can still do it ourselves. Sebenarnya ramai mak ayah tak nak menyusahkan anak-anak walaupun mereka telah uzur. Tapi anak-anak yang kena faham. Sebab Nabi yang pesan, yang mafhumnya, rugilah anak-anak yang mak bapak sudah tua, yang perlukan bantuan, tapi anak-anak tak bantu sampai dapat pahala masuk syurga. Rugi yang pertama. Rugi kedua, berpuasa 1 bulan dalam Ramadan Karim tapi tak dapat keampunan. Memang rugi besar. Rugi ketiga, ya, bila disebut Nabi Muhammad, dia tak nak berselawat dengan menjawab sallallahu alaihi wasallam, rugi, tanda kedekut. Padahal bila kita berselawat atas Nabi, kita akan dapat syafaat Nabi, kita akan dapat ketenangan, ya, kita akan dapat bantuan dan kata orang tu, itulah syafaat dan ihsan. Masa sampai ke mizan, masa di timbangan pun Nabi lah akan berdiri di tepi mizan itu membantu kita setakat yang mampu. Kalau boleh dibantu, ya, kalau tak beramal, tak semayang, macam mana nak dibantu? Yang lompang-lompang, yang kurang sikit, Nabi akan bantu, insyaAllah. Dengan syarat kita banyak melakukan yang wajib dan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, lebih berdikari. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 24 Mei, iaitu webinar menjadi supervisor as the problem solver. Ini untuk para supervisor. This is on the job training. So supervisor minta bos sponsor, insyaAllah lah. InsyaAllah bos akan sponsor. Cakap aja Tok Abah ada buat program untuk supervisor on leadership, as a problem solver. InsyaAllah they will send you. InsyaAllah, ya, selagi ada bajet they will send you. Alah, RM69 per pack, apa benda lah, ya. Sampai ada organisasi kata, Tok Abah, dia punya bil cuma 69, kita tak boleh masukkan dalam kita punya LO, local order, sebab kita punya minimum is RM100. So macam mana saya kata, hantarlah 2 orang, 69 kali 2 dah. So berapa tu? 138, contohlah, ya. So okey lah tu, settle lah, ya. Apa isunya? Dia tak terfikir pun. Dia fikir tentang diri dia je. Hantarlah 2 orang. So dah settle lah. Sebab company dia tak boleh ada LO kurang daripada 100. Sebab menyemak lah katanya, menyusahkan filing system. Adalah dia punya online punya sistem kan, masing-masing, ya. Gitu. So
That shows this program is sangatlah murah, sangatlah berbaloi. InsyaAllah akan membantu membangunkan diri anda. Siapa yang akan bangunkan diri awak? Tok Abah ke? No, salah. Tok Abah cuma facilitate awak yang kena motivate, kena berubah, kena amalkan. I can only give you the guidance, the advice. You got to implement it. I can bring you to the water, up to you to drink or not the water that is being placed in front of you. Gitu. Alright? Ya, dan of course program kita dibawakan. Nak register ada kat link kat atas tu. Dak komen pin katanya Cikgu Nazrin dah bubur link. So press the link, follow, settle. Dan Tok Abah sebut tadi apa? Lebih dari 11 orang ya dah register untuk recording. Dia tak dapat hadir in person ya, so dia dapatkan bayar untuk dapat recording, dapatkan video dan nota. Wow. Tok Abah tabik orang macam ni ya, ramai. Ya, okey, so jom join Tok Abah punya webinar pada 24 next Tuesday guys, next Tuesday. Janganlah last minute baru nak register. Dan program kita hari ini juga dibawakan oleh ini bukan webinar tapi online. Bukan online, offline. Dalam kelas, program dalam kelas pada 9 Jun, iaitu psikologi di tempat kerja. Baru disiapkan dia punya template ya, template dan iklan oleh Cikgu Nazrin. So Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful pada 9 Jun ya, membicarakan dalam kelas di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, di Pejabat Tok Abah, Dewan yang Cantik, Seksyen 7, Bandar Baru Bangi. InsyaAllah ya. Kanan kiri semua restoran. Kita akan belanja jual makan. Kalau banjir, jualkan makan di restoran. Ya. So memang sedap lah. Tapi bukan itu isunya. Isunya ialah kita akan bincangkan topik ataupun tips yang sangat bermanfaat. Bagaimana untuk jadi orang yang lebih hebat di tempat kerja, lebih jadi bermanfaat lah, lebih impactful, ya, lebih berimpak tinggi. InsyaAllah ya, psikologi di tempat kerja. Sebab selagi kita bekerja ya, kita tidur katalah 6, 7, 8 jam, kita jaga 16 jam, katalah ya, tolak rehat 16 jam. Dalam 16 jam, separuh kita bekerja. So half, 50%, more than 50% of your waking hours is at work. Kalau anda tidak hebat, tidak cemerlang, tidak seronok, tidak berfungsi dengan semaksimum mungkin, half of your life yang dalam keadaan jaga adalah wasted. Wow. So that's why you must understand the psychology at the workplace. Ya, kita akan bantu anda untuk ceria, hebat, cemerlang, ya, dan jadi aset kepada organisasi. Orang yang cemerlang saja yang akan melahirkan prestasi yang terbaik. When you are happy, you can produce your best. Siapa kata? Pakar-pakar psikologi. Ya, alright. Okay. Tok Abah lupa ya. Program kita juga disupport oleh Tabung Korban ya. Tabung Korban ni Tok Abah sebagai dia punya duta. Kita menabung online untuk melakukan ibadah korban dan akikah di Malaysia. Ada link ke atas tu. Dan program kita dibawakan oleh Excel Plus, makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, perasa coklat sangat lazat. Bagi sebiji ya, pagi ataupun dan petang, tapi jauhkan sebab mereka sangat sedap. Ya, mereka akan takut makan satu botol. Taklah jadi kata tu ada overdose ke apa, tak ada sebabnya ya, tapi membazirlah. Dia ni makanan tambahan, ada vitamin C, ada kolesterol, ada buah tamar, ada pemanis yang bukan gula, ada susu, ada DHA, ada lotus seed, biji bunga teratai. Dan dalam biji teratai ada aura ketenangan, fokus. So anak-anak yang makan ni akan bertenaga, akan lebih mudah fokus, seronok belajar, lama belajar, kesannya jadi pandai, kesannya mendengar nasihat, ya, mudah jadi anak yang soleh, soleha. Asbab dan bila mak bapak memberikan suplemen ini ataupun makanan tambahan ini kepada anak-anak, mereka berubah. Dan itu yang kami dan coach-coach kami akan beri nasihat. Mak bapak kena berubah dahulu sebelum anak-anak boleh berubah. Jadi mak bapak haramkan perkataan negatif, pesan pada anak-anak untuk belajar menghadap kiblat, doakan kepala anak-anak Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, doakan guru-guru anak-anak, ya, dan berikan lebih masa sentuhan kepada anak-anak. Asbab berikan makanan tambahan yang dia punya maskot ialah
Didi and Friends. Didi and Friends dia punya maskot. Dan ada gambar Tok Abah di situ. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Ini tanda authenticity dan tanda kita menjaga kualiti dan kita bertanggungjawab. Sebenarnya Tok Abah dia takkan bubuh gambar kalau kita tak bertanggungjawab ya. Dah ratus ribu lah orang yang dapat kita bantu. Ya, dan ini sudah dalam pasaran pun dah lebih 15 tahun, tapi ini kata orang tu formulasi yang terbaru, yang terkini ya, yang sangat membantu insya-Allah. Tapi ingat, ini tidak dapat jadikan anak awak jadi pandai, tapi dia jadikan mereka lebih positif, lebih bertenaga, lebih fokus, lebih seronok belajar dan akhirnya jadi pandai. Ya, ini bukan miracle, bukan magic, tapi ini satu benda yang ikhtiar. Dan yang penting bila kita melabur untuk ni sikit, mak bapak berubah. Mak bapak jadi positif, mak bapak lebih kata orang tu caring, ada lebih masa, lebih ada quality time, lebih banyak doakan kepada anak dan sebagainya, doakan guru-guru anak. Wow. Ya, so, rentetan kepositifan akan berlaku. Alright? Okay. Back to our issue. Oh, ya, Tok Abah. Oh, diam tak diam dah dekat 45 minit. Kita lepas ni kena wrap up lah sebab this is jom jadi manusia yang lebih bermanfaat bahagian terakhir. So Tok Abah kan wrap up ya. Lepas ni bagaimana nak jadi ni bahagian terakhir, normal lah kita akan bincang topik baru. So apa lagi tambahan? Tip untuk jadi orang yang bermanfaat. Gunakan gerak batin kita. Semua orang, terutamanya orang perempuan. Orang perempuan dia punya gerak batin intuitive power sangat powerful, sangat kuat. So semua orang, laki-laki pun ada gerak batin. Gunakan gerak batin kita untuk jadi aset kepada masyarakat, kepada dunia. So sebab Allah akan beri kita lintasan, bagi kita intuition, ilham untuk berkhidmat. So kita gunakan kita punya gerak batin, intuition ya. So tidak akan rugi orang bermesyuarat. Tidak akan menyesal orang istikharah. So bila kita istikharah, maka Allah akan bagi kita ilham, inspirasi dan gerak batin untuk kita berubah dan bertindak mengikut yang sewajarnya. Use your your intuitive power more to become kata tu a greater asset to the world. Gunakan gerak batin. Aku rasa aku kena bantu. Itu sebabnya terima kasih tahniah pada semua sahabat, semua pihak yang nak membantu kawan kita, guru kita Al-Fadil, Datuk Dr. Ustaz Kazim Ilyas ya. Duke, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Duke ya, dia punya nama glamour dia Duke. Duke ada membuat secara kata orang tu secara terbuka minta bantuan. Ya, beliau sakit, ya sakit misteri lah. Ya, ramai doktor pakar dah cek tapi tak dapat mengesan apa punca masalah ya, dan tidak dapat merawat. Maka ramai pakar-pakar rawatan alternatif telah memberikan usaha dan berjanji dan komited untuk membantu. Yang malam tadi pun guru Tok Abah ya, Profesor Pak Angku pun kontak Tok Abah, kata bagaimana sahabat kita ni ya perlukan bantuan. Kata ya, kita tengok dulu sebab ramai yang dah volunteer. Kita tengok situasi, lepas tu kita volunteer juga untuk membantu jika didapati perlu ya. Ada memang Duke amat memerlukan bantuan. Beliau telah mengaku ya, secara terbuka memerlukan bantuan kita. Jom kita doakan, jom kita berikan cadangan, jom kita mereka yang ada kebolehan kemampuan bantu ya sahabat kita, guru kita Datuk Ustaz Kazim Ilyas ya, yang kita kasih ya, sebab banyak manfaat yang kita dapat daripada ceramah dan dakwah beliau ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau, ringankan beban dan pulihkan semula Datuk Ustaz Kazim Ilyas mengikut jadual Allah. Allah yang Maha mengetahui. Okey. Dan mudah-mudahan kita semua ada sifat kasihan belas. Untuk jadi orang yang bermanfaat ada sifat kasihan belas. Dan orang yang kalaulah sebenarnya Ustaz Kazim contohnya teraniaya ya, orang yang terlibat kesihanilah, insaflah ya. Sebab kalau awak menganiaya orang sampai sakit ya, awak melakukan dosa besar. Kalau tidak bertaubat dan tidak merawat, tidak insaf ya, untuk taubatan nasuha, kita kena minta ampun, minta maaf pada manusia. Kita kena bertaubat pada Allah, minta maaf pada manusia yang kita aniaya, pulangkan hak orang. So kalau tidak, memang menempah neraka di dunia, neraka di akhirat ya. So Tok Abah seru pada semua orang yang
pernah menganiaya orang lain. Ni kita dalam konteks bercakap tentang Ustaz Kazim Ilyas ya. Kalau beliau dianiaya oleh manusia, insaflah. Insaflah ya. Sebab hey guys, kalau tak insaf juga, ingat matilah. Ya, ingat mati. Anda dan Tok Abah akan mati anytime, insaflah. Kita buat orang, kita menganiaya orang, dosa besar. Ya, dosa besar kita menganiaya orang. Ya, dan kalau kita terlibat benda-benda yang bukan-bukan, termasuk sihir, contoh, kita tak tahu hakikat sebenar ya. Katalah terlibat dengan sihir, itu syirik. Syirik yang ya Allahu Akbar ya. Payah tu. So Tok Abah bukan ahlinya ya, tapi yang kita faham, kita tahu sikit-sikit, maka kita war-warkan. Ya, be careful guys. Be careful. Jangan menganiaya orang lain. Kita suppose nak jadi aset kepada dunia, bantu orang. Bantu orang. Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang. Tapi kalau kita menganiaya orang, wow. Wow. You cannot go anywhere guys. What goes round comes round. Awak menganiaya orang, nanti Allah akan aniaya awak balik. Oh, you akan tidak tertanggung. Ya. Semalam ramai orang bertanya, orang sihir kita, katalah, kita ni topik berbeza ya. Orang sihir kita, apa yang patut kita buat? Kalau ada kemampuan, pulangkan sihir itu. Cari pakar, cari orang dan orang yang nak merawat orang yang kena sihir tak boleh mensihir orang lain, berdosa. Kita pun sama macam orang yang original tadi, yang mensihir. Tapi kita boleh berdoa, ikhtiar untuk pulangkan balik. Kita pulangkan sihir itu kepada orang yang menghantar. Biar padan muka dia. Bukanlah padan. Artinya buat biar ada insaf. Ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Be careful guys. Kalau kita pulangkan balik sihir itu pada anda, be careful guys. Nanti awak kena duduk bawah air. Kalau tidak awak terbakar. Kena duduk bawah shower. Kalau tidak awak terbakar. Kita pulangkan balik sihir kepada orang yang menghantar. Itu kata semua ulama yang komen, ianya hukumnya harus pulangkan balik aja. Ya, wahai Allah, pulangkan balik. Wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Salah satu zikir untuk pulangkan balik aniaya orang kepada kita, kepada orang yang menghantar, kita beramal dengan membaca wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Itu asaslah, ya, foundation. Okey. Lepas tu lebih kasihan belas, lebih peka, lebih mindful, lebih cakna. Lebih cakna. Jangan tengok, alah, dah nasib dia, aku pun susah, takkan aku nak. Orang yang susah sangat baik kalau orang senang membantu orang lain. Tapi sangat baik kalau orang susah membantu orang lain. Jangan tunggu awak senang baru nak bantu orang lain. Bantulah orang lain, kamu akan jadi senang. Itu pesan ulama pada kita. Jangan tunggu senang baru nak bantu orang lain. Bantulah orang lain agar awak jadi senang. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Bersedekahlah, kamu akan jadi kaya. Sebab Nabi mengesahkan mafhumnya, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Dan anda dan Tok Abah dah banyak tengok contoh. Bila kita bantu orang dengan ikhlas, Allah akan bantu kita dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Senang hidup. Ya, orang yang suka tolong orang lain, senang hidupnya. Senang hidupnya. Di dunia, di kubur, di akhirat, insyaAllah. Ya, lebih kata dong, lebih peka. Apa lagi? Ni nak wrap up ya. Apa lagi cara kita nak jadi aset? Lebih mendidik orang lain, lebih mendidik, menasihati orang lain, ya, lebih organize, ya, lebih kata tu persistent, lebih istiqamah, lebih gigih, tak pernah patah semangat. Ya, aku ni dah nasihat dia sekali, 2 kali, 3 kali, tak berubah pun. Mungkin dalam perancangan Tuhan, awak kena pesan 10 kali baru dia berubah. So pesanlah dalam berbagai-bagai bentuk. Ya, offline, online, ya, offline dan online. Bukan susah sangat nak remind orang secara online. Bukan susah. Ya, senang kan? So kita hantar. Ya, kita hantar. Mungkin kali ke 25, kali ke 33 dia berubah. You don't know God's plan. Ya, artinya lebih persistent. Dan untuk jadi orang bermanfaat, jangan membazir, jangan boros, lebih jimat. Ya, kita akan jadi segera bertaubat. Untuk jadi aset, segera bertaubat. Kalau kita bertaubat, kita jadi orang lebih baik, kita akan jadi aset kepada keluarga, kepada majikan, kepada company, kepada masyarakat. Kita jadi orang baik sebab kita bertaubat tiap malam, ya. Maka kita jadi orang baik,
bukanlah orang baik. Bertambah baik, maka jadi aset kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, kepada dunia. Segera bertaubat, ya, muhasabah diri, ya, apa nak kata tu, buat apa pun dengan lebih hikmah, be tactful, buat apa pun dengan lebih hikmah, bekerja dengan hikmah, menegur dengan hikmah, ya, menasihati dengan hikmah, mendidik dengan hikmah, ya. So kita buat apa pun dengan hikmah, dengan bijaksana, maka kita akan jadi lebih aset. Dan belajar untuk meyakini orang lain. We must believe other people can change. Kalau kamu nampak orang jahat depan kamu, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Sebab orang jahat itu mungkin akan bertaubat dan berubah jadi orang baik. Dan kamu yang kononnya baik, tapi banyak dosa ini, mungkin tak sempat untuk bertaubat. Kalau nampak orang jahat depan kamu, kata Imam Al-Ghazali, jangan sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Wow, nasihat yang luar biasa. Ya, jom jadi lebih bijaksana. Dan cucu Taubah yang nombor 4, Darin kata, I am a superhero. I am a superhero. Sampai kata, no, I'm not superhero. I am sister. Kerana dia nak jadi mainkan peranan sebagai seorang kakak. I'm a sister. I am a doctor. Kadang-kadang I am a baby. Yeah? I am dia akan bermain. Tapi kadang-kadang kata, I am a superhero. Call me, I will help you. Oh, artinya apa? Jom kita belajar untuk jadi adiwira. Keluarkan kehebatan kita jadi hero. Dalam diri kita ni semua ada sifat-sifat adiwira. Ya, keluarkan sifat adiwira dan kita bantu orang lain. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah jadi orang yang lebih bermanfaat. So ingat, ya, janji temu kita untuk mereka yang mendaftar untuk program supervisor as a problem solver, 24 Mei, hari Selasa depan kita akan berjumpa online 10 pagi sampai 1 tengah hari. Ya, segera mendaftar sebab dah ramai yang mendaftar, ya. Ada ramai yang mendaftar untuk dapatkan video saja. Punya hebat dan nota. Ya, so come to our program dan come to our web offline, secara live, secara bersemuka, psikologi tempat kerja pada 9 Jun. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful, ya, daripada 9 pagi sampai 4:30 petang. Di mana? DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, Bandar Baru Bangi, Seksyen 7. InsyaAllah lah, ya. Okay, so jangan lupa, ya, korban sikit, ya, melabur sikit untuk anak-anak. Bila kita melabur untuk anak-anak, maka kehebatan akan, subhanallah, anak kita bertambah hebat. Mereka akan berterima kasih, mereka akan lebih bersyukur, ya. Dan mereka akan jadi aset kepada keluarga, bangsa dan dunia, ya. Excel Plus, Perasa Coklat, ya, yang maskotnya Didi and Friends, dan Tok Abah juga sebagai dia punya penasihatnya. So insyaAllah, ya, akan merangsang anak-anak jadi hebat, cemerlang. Sebab mereka lebih fokus, lebih seronok, lebih bertenaga, lebih mudah belajar, lama belajar, yang mudah faham, akhirnya jadi pandai dan jadi aset kepada keluarga. Dia tak makan terus jadi magic. Dia makan 3 hari terus jadi bijak. Itu memang bohong lah, bohong. Tapi ini akan menyebabkan mereka bertenaga, fokus, lebih tenang, lebih seronok belajar, lebih mudah dengan nasihat. Dan rentetan kita banyakkan doa pula, belajar menghadap kiblat, mak bapak berubah, haramkan perkataan negatif di rumah. Wow! Dengan asbab sedikit pelaburan, banyak perubahan akan berlaku dalam rumah tangga. A comprehensive 360 change to the whole family. Tengok bagaimana anak-anak anda berubah jadi hebat, langkah demi langkah. Ya? Okay, so itu dia. Happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat menimang cahaya mata, selamat buat open house. Untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya Allah ringankan beban, ampunkan dosa dan berikan kesembuhan ikut jadual Allah. Yang bersedih, kita doakan agar gembira. Yang ada masalah, agar selesai masalah. Yang berkonflik, agar berdamai, ya, agar berjaya, dapat ilham untuk melakukan yang terbaik agar jadi aset kepada keluarga, masyarakat dan dunia. Dan kita terus, ya, kata tu, berubah ke arah kebaikan. Jadikan hari ini hari terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Guys, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.